Yang pertamanya, sebelum mana saya nak teruskan tazkirah kita pada malam ini, saya nak tanya kepada ibu-ibu dan ayah-ayah pada satu Ramadan yang lepas. Ibu-ibu, ayah-ayah, ada tak sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berpuasa seperti mana orang terdahulu daripada kamu, moga-moga peroleh ketakwaan. Yang saya hormati pengerusi serta barisan ahli jawatan kuasa surau yang saya kasihi dan saya muliakan, Tuan Imam, Tuan Bilal, Haji-Haji, Haji-Hajah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertamanya saya manjatkan kita kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kerahmatan, diberikan pertolongan oleh Allah, dan juga berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana membenarkan kita masih lagi diberikan keizinan berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang cukup besar, bulan yang diberikan ganjaran pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya doakan harinya pada malam ini diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan harinya pada malam ini diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan harinya pada malam ini diberikan kesihatan tubuh badan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya turut doakan harinya pada malam ini diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Jadi malam ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk fasa yang kedua. Cepat sungguh tuan-tuan, daripada 1 Ramadan sehinggalah kali 10 Ramadan. 10 ke 11 Ramadan malam ni. Masa cukup cepat. Maka fasa yang pertama telah habis. Fasa yang pertama telah pergi meninggalkan kita, maka kita masih ada berbakikan lebih kurang dalam 20 hari. 20 hari lagi ya tuan-tuan. Jadi dalam masa 20 hari ini, masa yang kita betul-betul kita kena sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan lagi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, sebelum mana saya nak teruskan tazkirah kita pada malam ini, saya nak tanya kepada ibu-ibu dan ayah-ayah pada satu Ramadan yang lepas. Ibu-ibu, ayah-ayah, ada tak sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Pakat-pakat lupa habis no. Sujud syukur ni apa tujuan sujud syukur? Tujuannya adalah kita berterima kasih pada Allah kerana Allah membenarkan kita duduk dalam bulan Ramadan. Tak semua orang boleh duduk dalam bulan Ramadan. Selagi mana Allah tak izin, selagi itulah kita tak dapat masuk dalam bulan Ramadan. Tetapi kita ni daripada kalangan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat duduk dalam bulan Ramadan, dalam bulan yang penuh kerahmatan, bulan yang ditunggu-tunggu. Kalau zaman Nabi SAW, para sahabat menunggu kehadirannya bulan Ramadan 6 bulan buat persediaan nak masuk bulan Ramadan 6 bulan. Kita tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala 2 bulan, bulan Rajab dan bulan Syakban. Maka dalam bulan Rajab dan bulan Syakban kita telah membuat persediaan nak masuk bulan Ramadan. Kita minta sungguh-sungguh keampunan dosa-dosa kita sebelum mana nak masuk Ramadan. Alhamdulillah. Dalam bulan Ramadan, dalam bulan Rajab dan Syakban, kita pakat-pakat berdoa, Allahumma barikna fi Rajabin wa Syakban wa balikna ya Allah, wa balikna ya Allah ya Ramadan. Masuk ya Allah, sampaikan aku dalam bulan Ramadan. Nampak tuan-tuan, kita berdoa tak? Kita berdoa. Imam berdoa tak? Imam berdoa. Kita angkat tangan, kita amin doa imam.
Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, maka sampaikanlah ya Allah kami di dalam bulan Ramadan. Allah sampai tak? Allah sampaikan. Maksudnya apa? Allah makbul doa kita. Allah dengarlah doa kita, Allah dengar doa kita. Berapa ramai daripada kalangan sahabat-sahabat kita, malam tarawih yang pertama Allah dah ambil dah tuan-tuan. Ada yang dalam bulan Rajab, ada yang bulan Sya'ban, Allah tak izinkan mereka masuk dalam bulan Ramadan. Allah ambil awal tuan-tuan sebelum mana masuk bulan Ramadan. Tetapi kita alhamdulillah Allah berikan kesempatan dapat lagi jejak kaki dalam bulan Ramadan. Dan kita duduk dalam bulan Ramadan ni dah berpuluh-puluh tahun. Maka kita kena ada peningkatan. Ramadan yang lalu dengan Ramadan yang ni kita kena ada peningkatan. 1444 Hijrah dengan 1445 Hijrah tahun ni kita kena ada perbezaannya. Kita tak boleh sama. Kita tak boleh duduk tokok-tokok yang sama. Maka kita kena pertingkatkan. Mungkin tahun lepas kita kurang sikit. Tahun ni ya Allah berilah kami ya Allah kekuatan untuk nak pertingkatkan ibadah kami dalam tahun ni. Sebab tu senang sujud syukur. Malam pertama, ketika malam 1 Ramadan, kita buat solat sunat tarawih, jangan lupa sujud syukur. Bukan suruh buat salat berjemaah, tetapi buat seorang-seorang diri. Angkat takbir Allahu Akbar, maka turun sujud terus. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku telah masuk 1 Ramadan. Kau telah makbulkan doa aku ya Allah, kerana kau benarkan aku duduk dalam bulan Ramadan. Doa tuan-tuan. Sebab tu kena sujud syukur. Setiap nikmat ya Allah bagi, sujud syukur. Tanda apa? Terima kasih pada Allah. Tanda apa? Tandanya Allah sayang kita. Allah basih lagi berikan keizinan kita boleh masuk duduk dalam bulan Ramadan. Sebab tu kita kena sujud syukur. Kita dapat apa saja nikmat yang Allah bagi, sujud syukur. Ambil wuduk dengan sempurna, pakai pakaian dengan sempurna, maka sujud pada Allah. Ketala ke arah kiblat, sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Tanda apa? Terima kasih. Para alim ulama tuan-tuan, selepas pada solat Isya, sujud syukur, selesai satu malam satu hari selesai. Tunggu pula nak masuk subuh pula, esok pula. Habis pula satu hari pula sampai Isya. Habis Isya, sujud syukur. Terima kasih ya Allah kerana hidupkan kami satu hari. Hidupkan aku satu hari ya Allah. Daripada subuh bertemu dengan Isya. Malam ni aku dah nak tidur ya Allah. Sujud syukur. Terima kasih ya Allah berikan peluang aku untuk aku beribadah. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala ni duduk dalam bulan Ramadan, Allah ganjarkan pahala yang berlipat kali ganda. Tuan-tuan, mas solat sunat tarawih 8 rakaat, Allah bagikan pahala seperti mana solat fardu. Bagi pahala, pakat-pakat bagi pahala. Semua dapat pahala. Dengan hati yang ikhlas datang ke ni tuan-tuan, Allah bagi pahala. Tadi pakat tabung, pakat berjalan, pakat sedekah, semua pakat bertabung. Tu semua pahala. Allah nak bagi masa bila? Esok dibangunkan, esok di padang mahsyar, esok ditayangkan semula. Wahai fulan bin fulan, cuba tengok kau telah sedekah pada malam sekian-sekian Ramadan. Nampak tak? Pakat-pakat tengok tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun tak ingat dah masa bila aku sedekah ni. Tetapi tuan-tuan, Allah tidak melupai apa kebaikan yang kita buat. Tayang semula, menangis kita sebab apa? Nampaknya amalan-amalan soleh yang kita buat tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, duduk dalam bulan Ramadan ni, carilah apa-apa saja kebaikan yang boleh kita buat, jangan tinggal. 1 saat pun jangan tinggal, 1 minit pun jangan tinggal, 1 jam pun jangan tinggal. Hati ini sesa berdebar-debar memanggil Allah, 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 Allah. Panggil Allah. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Rajab dan Sya'ban, kalau mana kita masih ingat, saya ada berikan satu amalan, pakat-pakat kena baca, saya kata. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Untuk apa tu? Nak minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum mana nak masuk dalam bulan Ramadan. Baca 70 kali siang, 70 kali malam, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca untuk apa ni? Ya Allah, Kau Maha Pengampun, Kau Maha Penyayang. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Dalam bulan Rajab kita baca, bulan Sya'ban kita baca, masuk dalam bulan Ramadan, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Kita masuk dalam bulan Ramadan dengan tiada membawa dosa. Bila mana tak ada dosa, Allah permudahkan urusan-urusan ibadah kita. Sebab tu katanya para ulama, nak tengoknya Allah cintakan dia ataupun tidak, Allah rindu ataupun tidak, Allah mempermudahkan urusan ibadah dia. Kalau ibadah dia Allah permudahkan, maksudnya apa? Allah rindu nak jumpa dengan dia. Allah rindu dan sayang nak lihat wajah dia. Tetapi katanya para ulama,
Kalau bila mana dia nak melakukan ibadah, tetapi ada je benda yang rintangan di hadapan dia. Maksudnya apa kata para ulama? Allah benci tengok muka dia. Allah tak mau tengok muka dia. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa minta Allah berikan kita kemudahan untuk kita beribadah. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni, banyak dugaan, banyak ujian kita tuan-tuan. Tapi dengan ujian dan dugaan itu dah Allah nak angkat darjat kita. Ya, kadang-kadang kita nak buat ibadah ada saja. Baru nak pergi solat berjemaah, kawan dah telefon dah ajak berjumpa dah. Ada saja rintangan. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tak nak jumpa kita tuan-tuan. Tetapi ada daripada kalangan kita orang yang soleh, nak beribadah, Allah bagi lurus terus dia jalan pergi solat berjemaah. Tak ada siapa pun yang mengganggu dia. Sebab apa? Allah dah atur dah jalan yang terbaik untuk dia. Allah nak jumpa dia. Allah nak dengar doa dia. Allah nak lihat wajah dia. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu taala, berdoalah minta Allah permudahkan urusan ibadah kita. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan ni Allah buka seluas-luasnya pintu syurga. Maka Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Maka Allah belengungkan syaitan, jin dan iblis tuan-tuan. Untuk apa? Untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak mudahkan urusannya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beribadah. Buka pintu ni, pintu syurga seluas-luasnya. Nak bagi siapa? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diberi pula orang yang berpuasa ini, dia diberikan satu syurga dan bukan syurga Rayyan, khususnya untuk orang yang berpuasa. Siapa yang berpuasa masuk pintu Rayyan, masuk pintu Rayyan, sampailah akhir dah tuan-tuan, tutupnya pintu Rayyan tu, siapa pun tidak boleh masuk lagi dah. Tu kelebihan bagi orang yang berpuasa. Kita tuan-tuan berpuasa dalam bulan Ramadan, kena pertingkatkan amal ibadah kita tuan-tuan. Jangan tinggal pun tuan-tuan sikit pun amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni saya nak ringkaskan, dalam bulan Ramadan sedekah jangan tinggal. Sedekah jangan tinggal tuan-tuan. Sedekah yang paling afdal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan sedekah dalam bulan Ramadan. Bulan-bulan lain afdal tak? Afdal. Kena tak sedekah? Kena. Tetapi nak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan dipertingkatkan amalkan ibadah sebab yang sedekah ni tuan-tuan. Perbanyakkan sedekah. Mungkin bulan-bulan biasa kita tak 2-3 ringgit, bulan Ramadan 10 ringgit tuan-tuan. Sebab tu kita pernah tengok sebelum ni tuan-tuan, persediaan kita nak masuk bulan Ramadan, saya pernah kata salah satunya persediaan untuk menyambut Ramadan ini, iaitu persediaan daripada segi sudut keuangan. Keuangan ni untuk apa? Bajet peruntukan untuk kita infak. Katakan satu malam RM30, darablah 30 hari bersamaan dengan RM300. Maka RM300 dia dah letak dah siap-siap, khususnya untuk sedekah tiap-tiap malam di bulan Ramadan. Tuan-tuan kena buat. Buat siap-siap RM300 ni. Duduk ni jangan duk kacau dah. Jangan duk kata tangan pergi ambil pergi pasar Ramadan. Pergi ambil pergi pasar Ramadan, shot RM10 tuan-tuan. RM10 tak apa lagi. Shot RM50 habis. Baru yang niat tuan-tuan nak pergi nak infak dalam bulan Ramadan. Tak RM300 ni letak siap-siap dekat tepi. Ni apa dia? Niat doa pada Allah, ya Allah, dengan rezeki aku ni ya Allah, aku nak infak dalam bulan Ramadan. Tak siap-siap. Tiap-tiap malam nak datang solat tarawih, ambil dalam poket RM10 letak. Esok mai pula malam letak RM10. Tiap-tiap malam istiqamah. Allah nak tengok orang yang istiqamah. Allah bukan nak tengok berapa banyak kualiti ke apa kuantiti dia nak buat. Dah, Allah tak tengok. Tapi Allah nak tengok istiqamah. Istiqamah ni apa dia? Berterutan. Dia tiap-tiap hari dia letak, walaupun sedikit, jangan tinggal dalam bulan Ramadan. Kalaulah satu hari kita tertinggal untuk sedekah, esoknya double masuk. Kalau RM10, esok masuk RM20. Tu kena ajak diri kita tuan-tuan. Kena ajak diri kita ni nak suruh bersedekah. Sebab tu sedekah ni satu amalan yang cukup mulia. Orang yang banyak bersedekah tuan-tuan, Allah murahkan rezeki dia, Allah tidak kurang pun sedikit pun harta benda dia. Sedikit pun Allah tak kurang. Maka dalam mana fadilat ataupun kafiat daripada bersedekah itu, Allah nak bagi tuan-tuan orang yang ada masalah kesihatan, Allah berikan kemudahan bagi dia. Allah sihat tubuh badan dia. Tu salah satu ubat yang paling mujarab. Maka bila mana sedekah, niat doa, ya Allah,
dalam bulan Ramadan aku bersedekah, ya Allah, jadikan pahala sedekah aku ni, ya Allah, sembuhkanlah segala penyakit-penyakit aku, ya Allah. Doa tuan-tuan. Ketika mana kita sedekah, doa. Maka tangan ni kena ringan. Orang datang bertemu kita nak minta tolong, tuan-tuan, ringankan tangan, jangan fikir banyak dah. Kadang-kadang Allah boleh hadirkan sesiapa, tuan-tuan, Allah nak uji kita. Kadang-kadang walaupun dia berpakaian biasa, kita tak tahu Allah nak hantar malaikat ataupun nak uji kita, tuan-tuan. Sebab tu dalam bulan Ramadan datang je apa sekalipun dalam bentuk pertolongan daripada Allah. Nak minta sedekahkan dan sebagainya, bagi tuan-tuan. Sebab kita tak tahu dan kita kena ingat, kita takut itulah sedekah kita yang terakhir, tuan-tuan. Kalaulah kita tak bagi pada hari itu, kalaulah Allah ambil nyawa kita, alangkah ruginya kita pada satu hari itu, tuan-tuan. Kita tak buat amal kebaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, tuan-tuan, nak pendekkan pada malam ni, tuan-tuan, tentang solat sunat tarawih. Tentang solat sunat tarawih. Yang pertamanya, tuan-tuan, jangan lupa kita membaca doa iftitah. Jangan lupa kita baca doa iftitah. Baca sekadar mana Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bu'ratan wa asila. Baca sekadar tu saja. Katanya Ibnu Umar, Nabi SAW tanya para sahabat, wahai sahabatku sekalian, siapanya daripada kalangan kamu yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bu'ratan wa asila. Maka angkatnya tangan seorang sahabat, ana ya Rasulullah. Ketika mana kamu membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bu'ratan wa asila, Allah bukakan pintu-pintu langit, tuan-tuan. Allah buka pintu-pintu langit. Maksudnya apa? Permintaan kita, doa kita, ibadah solat kita, bila dimulakan dengan doa iftitah, Allah angkat amal ibadah kita, tuan-tuan. Kita berdoa pada Allah, Allah permudahkan, Allah angkat doa kita. Sebab tu solat sunat tarawih 8 rakaat. Lepas tu solat witir 3 rakaat. Jangan lupa kita baca doa iftitah. Katanya Ibnu Umar, setelah mana aku mendengar Nabi SAW sebut macam tu, lepas tu aku sekalipun aku tidak pernah meninggallah daripada membaca doa iftitah. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tarawih ni baca doa iftitah. Tiap-tiap rakaat baca. Yang keduanya, solat sunat tarawih sebaik-baiknya mengikut imam sehingga habis, sehingga imam bersurai. Kalau imam sekali dengan witir, maka ikut imam daripada tarawih sampai habis witir, baru dapatnya solat qiyam mulai sepanjang malam. Kalau lah 4 rakaat, pakat-pakat cabut dah, tuan-tuan. Sehari bila mana nak sambung pula, wallahu alam. Ada orang 8 rakaat selesai witir, dia tak ikut dengan imam, dia balik buat solat di rumah witir. Alangkah ruginya, tuan-tuan. Dosa tak? Tak berdosa. Tapi nak dapatnya kelebihan ya Allah nak bagi, tak dapat, tuan-tuan. Sebab itu bila mana solat dengan imam tarawih sampai habis witir, selesai imam bersurai, semua pakat bersurai, dapat pahala pahala seperti qiyam mulai sepanjang malam. Tu sebab tu, tuan-tuan, solat sunat witir berjemaah hanya ada dalam bulan Ramadan saja. Selain daripada bulan Ramadan, tak ada solat witir secara berjemaah. Sebab tu untungnya orang yang duduk dalam bulan Ramadan ni, macam-macam ibadah dia boleh buat, tuan-tuan. Macam-macam kebaikan dia boleh buat. Tak ada daripada bulan yang lain, tapi istimewanya ada dalam bulan Ramadan. Jadi ibu-ibu dan ayah-ayah hadirin sekalian, moga-moga itulah tazkirah ringkasnya, tuan-tuan. Moga-moga bukan saya nak datang nak mengajar, tapi sekadar mana nak berkongsi, kongsi ilmu dengan ibu-ibu dan ayah-ayah. Moga-moga ada manfaatnya, moga-moga semuanya mendapat keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bulan Ramadan ini, perbanyaklah kita bermaaf-maafan. Bermaaf-maafan di antara satu sama lain, eratkan ukhuwah di antara kita. Jangan ada percebelahan di antara kita, tuan-tuan, insya-Allah. Wallahu alam. Saya doakan semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan oleh Allah kekuatan untuk teruskan ibadah pada Allah, diberikan kesihatan tubuh badan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan petunjuk, diberikan hidayah yang berkekalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kepanjangan yang umurnya dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
taala. Ya Allah, pertemukan kami dalam Ramadan yang akan datang. Ya Allah, ya Allah, pertemukan kami Ramadan yang akan datang dan akan datang. Ya Allah, ya Allah, dengan penuhnya ganjaran yang kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah kerana memilih kami duduk dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Dan kami tidak tentu lagi, ya Allah, adakah kami akan bertemu Ramadan yang akan datang. Ya Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, rahmati dan ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, alangkah ruginya kami habisnya Ramadan ini, dosa-dosa kami yang tidak diampunkan oleh Engkau. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa minkum taqabbal ya karim. تُوبَنَا إِلَى اللَّهِ وَرَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ